Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid Ustaz semuanya, apa khabar? Ustaz harap semuanya sihat. Alhamdulillah ya. Yang mana duduk rumah tu, tengoklah video Ustaz ni kan. Okey. Hari tu kita dah mempelajari sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Okey, tapi hari tu kita tak habis lagi kan. Okey. Okay, sebelum tu, sebelum kita memulakan kelas untuk hari ini, marilah kita sama-sama baca doa belajar, sama-sama menadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Okey, hari tu kita sudah menyentuh sedikit sebanyak mengenai tajuk apa? Yang pertama, qidam dan wudu. Kan? Unit 1 kita sudah buat ya. Kita dah. Okey, apa maksud qidam? Okey, saya ulang sikit lagi baliklah. Qidam maksudnya sedia ada atau dah lah atau lama atau lama. Okey. Okey. Kita tengok yang kotak kuning sebelah kanan ni. Okay, ya. Oops. Silap pula. Okey. Kita tengok yang kotak yang kuning sebelah ni. Yang kat qidam ni. Qidam ni adalah sifat bagi Allah yang bermaksud dah lama. Allah ni dah lama ada. Itu adalah sifat Allah. Okey. Dan yang kotak merah ini hudus. Apa maksud hudus? Hudus ni baharu, iaitu ia adalah sifat bagi makhluk. Siapakah makhluk? Makhluk ni adalah contoh manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Kita ni tergolong dalam golongan makhluk tak? Ia golong dalam golongan makhluk. Apa hudus? Bersifat baru. Kenapa bersifat barunya dikaitkan dengan makhluk? Okey, macam sebelum ni saya ada cerita. Baharu ni berkaitan dengan sifat makhluk sebab dia baru. Sifat lahir. Lahir tu adalah baharu. Kan? Allah ni lahir tak? Allah ni tak lahir. Allah ni memang dah lama ada. Jadi Allah bukan bersifat baharu. Allah bersifat qidam, iaitu sedia ada dah. Sedia ada dah. Ya. Okey. Okey, seterusnya kita buka muka surat. Okey, tadi kita mengubi ai ya. Okey, seterusnya kita buka muka surat. Okey ni, muka surat tepi ni. Muka surat 4. Ya, muka surat 4. Tengok yang ada gambar ni. Surah 4. Yang ada gambar bulan ni. Apa dia cakap? Okey. Faedah mengenal Allah bersifat qidam. Kita sambung hari tu kan. Okey, qidam. Apakah yang dimasukkan dengan qidam tadi adalah sedia ada. Macam mana adjust sedia? Sin, dal, ya, alif, dal, sedia ada. Apa maksudkan sedia ada? Sudah lama, dah lama ada. Okey, apakah faedah? Faedah yang kita dapat mengenal Allah bersifat sedia ada ini. Okey, yang pertama, okey, iman semakin
kukuh. Apa maksudnya iman semakin kukuh? Iman semakin kukuh ni ibaratnya kita mengenal Allah, bersifat apa, kita percaya Allah ni dalam berada. Nanti kita akan makin rajin solat. Itu maksudnya iman kita, bukan iman raikal ya. Iman raikal hanya nama sahaja. Kan ada iman raikal kan, dua tawakal. Iman ni maksudnya kepercayaan kita, kita punya pegangan agama. Kita semakin rajin solat, itu maksudnya iman kita semakin kukuh. Okay. Nombor 2, sentiasa taat kepada perintah Allah. Okay. Kalau kita percaya kepada Allah, kita akan sentiasa taat. Macam tadi taat kepada perintah Allah. Apakah contoh taat kepada perintah Allah? Kita rajin solat, betul tak? Kita sentiasa solat. Solat ni adalah perkara apa? Wajib kan? Maksudnya kena taat tak? Taat. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya faedah yang ketiga, berakhlak mulia pada setiap masa. Apakah faedah tu? Faedah tu dia lebih kurang kepada macam kebaikan. Kebaikan kalau kita mengenal Allah, bersifat sedia ada, kita percaya Allah ni dalam ada, kita akan dapat menjadikan diri kita lebih berakhlak mulia kan. Berakhlak apa? Beradab kan. Boleh dengar cakap ustazah, ustaz, lepas tu boleh dengar cakap mak ayah kan. Itu namanya berakhlak lah. Okay ya. Apa yang mula dari nombor 1 tadi, iman semakin kukuh, sentiasa taat kepada perintah Allah. Yang ketiga, berakhlak mulia pada setiap masa. Okay, Kalau ditanya faedah, apakah faedah mengenal Allah? Ada 3. Yang pertama, iman kita semakin kukuh. Iman semakin kukuh. Yang kedua, sentiasa taat kepada perintah Allah. Sentiasa taat kepada perintah Allah. Yang ketiga, berakhlak mulia pada setiap masa. Okay, ya, itu faedah. Okey. Hari tu kita dah sampai tu kan, faedah kan. Okey. Seterusnya, okey, buka muka surat 4. Saya nak tengok kotak yang kuning tu. Okey. Erti kidam ni apa? Apakah maksud kidam? Kidam ni apa? Jawapan apa soalan dia? Kidam ni adalah sedia ada. Sedia ada. Apakah lawan dia? Lawan dia adalah hudus. Apa dia? Hudus. Hudus ni apa? Baharu. Okey, kalau ditanyakan bahasa Arab kan, apakah lawan bagi kidam? Jawapan dia adalah hudus. Sebab kalau bahasa Arab, lawannya bahasa Arab. Faham ya? Kalau dia cakap apakah lawan bagi sedia ada? Lawan bagi sedia ada adalah baharu. Macam tu je. Kidam dengan hudus je yang kita belajar kan. Okey. Okey, seterusnya kita buka muka surat 6. Okey, kita masuk tajuk barulah. Okey, apa dia tajuk dia? Okey, macam mana ejaan dia? Okey ni. Baqa lawannya fanaun. Apa dia? Saya ulang lagi. Baqa lawannya fanaun. Okay, tengok tu. Apakah? Baqa ni apa? Fana ni apa? Okey. Nanti kita akan masuk selepas ini ya. Okey, cuba tengok dua gambar. Ada dua gambar kan kat situ. Gambar apa yang pertama ni? Gambar masjid. Okey, tengok gambar yang pertama, tengok gambar kedua. Gambar apa ni? Gambar macam hancur kan? Okey, berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini adalah tengok ni. Apa beza kedua gambar ni? Yang pertama ada bangunan, yang ni tak ada dah bangunan, dah hancur. Apa maksudnya? Apa kaitan? Okey, yang pertama, gambar yang pertama ini adalah gambar masjid ni. Maksud dia apa? Kekal. Maksud dia apa? Kekal. Macam mana ejen kekal?
kaf, kaf, lam. Kekal. Macam ni aja kekal ya. Boleh ya. Tengok masjid. Dia bukan masjid tau. Tengok apa dia dalam gambar tu berkaitan dengan satu bangunan yang berdiri teguh, yang kekal. Itulah maksud kekal. Apa? Baqaun tu maksud dia kekal. Okey ya. Okey, Ustaz tulis balik. Apakah dimaksud dia bagi baqa? Baqa adalah kekal. Kekal. Okey, boleh nampak je tu, kekal. Okey, seterusnya fanaun maksudnya binasa. Macam mana ejaan Jawi dia? Ba, ya, nun alif, sin. Binasa. Baqa warna kotak biru ni apa? Kekal. Kekal ni adalah sifat bagi Allah, sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah pula adalah fanaun. Apa maksud fanaun? Binasa. Binasa ni apa? Binasa ni hancur. Kan gambar tadi, dua gambar tadi kan. Satu ada gambar masjid kan, masjid yang ada bangunan dia. Lagi satu gambar bangunan tu hancur. Maksudnya apa? Yang gambar pertama tadi, gambar masjid tu maksudnya kekal. Yang gambar kedua, gambar hancur, binasa. Dia berkaitan dengan sifat Allah lah ni. Baqaun tu adalah warna biru ni adalah sifat bagi Allah. Yang warna merah ni sifat bagi makhluk. Maksudnya apa? Allah ni kekal. Allah ni takkan pernah hancur. Allah ni selama-lamanya dia ada. Dia takkan pernah mati. Kekal. Fanaun adalah sifat bagi makhluk. Makhluk ni apa? Yang Ustaz cerita tiga tu. Manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Akan hancur tak? Akan hancur masa kiamat nanti. Maksudnya kita ni memang sifat kita tidak akan kekal. Kita akan mati kan. Kita akan hancur. Itulah maksud dia. Itulah. Jadi yang warna biru sifat bagi Allah, sifat wajib bagi Allah. Yang merah, kotak merah tu sifat mustahil bagi Allah. Ya, boleh faham ya? Okey. Kita tengok muka surat 7. Muka surat 7. Tengok dekat kotak baca dan faham. Apakah yang dimaksudkan dengan baqaun? Tengok ni. Baqa ialah sifat Allah. Sifat siapa? Yang Ustaz cakap kan, sifat Allah. Ingat, baqa sifat Allah. Baqa artinya kekal. Ni ejaan bagi kekal. Boleh ya? Yang ketiga, 2, 3. Baqa maknanya tidak binasa. Baqa ni maksudnya tidak hancur. Tidak hancur ni apa? Tidak hancur ni adalah kekal bagi zat Allah. Seterusnya. Ni Ustaz cakap, kalau baqa silap. Baqa lawannya fanaun. Apakah dia? Ulang balik. Baqa lawannya fanaun. Baqa lawannya fanaun. Baqa ni adalah sifat wajib bagi Allah, iaitu maksudnya kekal. Apakah lawan bagi kekal? Pastilah hancur atau binasa. Binasa dan hancur ni satu maksud yang sama ya. Kekal dan kekal lawannya binasa. Baqa lawannya fana. Macam tu je. Ingat macam tu je. Seterusnya
Fanaun. Fanaun artinya binasa. Kan Ustaz dah sebut tadi. Apakah maksud fana? Fanaun tu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia apa? Binasa atau hancur. Itu artinya, kan? Okey. Seterusnya, ayat ni. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat binasa. Mustahil. Mustahil ni apa? X. Kalau ingat mustahil, kamu ingat X. X ni apa? Tak mungkin. Apa dia? Mustahil, tak mungkin. Nampak tak X? X Ustaz ni. X Ustaz ni. So, tak mungkin. Tak mungkin Allah bersifat hancur. Binasa ni apa? Hancur. Okey, boleh ya? Kalau asal pada buku tulis tu, conteng je, bulatkan je biar nampak. Ustaz buat garis-garis ni, nak buat macam Ustaz pun boleh. Ya. Okey. Seterusnya, hukum. Hukum mengenal Allah. Silap. Hukum mengenal Allah bersifat baqa' adalah wajib. Buat kotak dekat wajib besar-besar ni. Apa dia hukum ni? Hukum ni apa? Hukum kita mempercayai Allah bersifat baqa'. Baqa' ni apa tadi? Maksud dia kekal. Wajib tak? Wajib. Wajib kita kena percaya Allah ni sifatnya kekal. Ya? Tu maksud dia wajib. Okey. Okey, seterusnya kita pergi. Ni apa dia? Dalil naqli. Sebut sama-sama. Dalil naqli. Dalil naqli ni apa? Biasanya berkaitan dengan ayat Al-Quran lah. Berkaitan dengan apa? Dalil naqli. Okey, Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apakah maksud dia? Maksudnya, segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. Apakah contoh apa yang ada di bumi? Kita lah, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda. Itu semua namanya makhluk. Batu dikira makhluk tak? Batu dikira makhluk juga. Semut, apa-apa haiwan lah, singa ke apa yang kamu tahu kan, akan binasa. Ni ayat Al-Qurannya. Okey, seterusnya, dan akan kekal lah. Siapakah yang kekal? Zat Tuhanmu. Tuhanmu ni siapa? Allah lah, Tuhan kita yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Boleh faham ya? Apa yang kekal? Allah sahaja yang kekal. Apakah yang hancur atau binasa? Makhluk. Makhluk tu siapa? Kita, haiwan, semualah benda-benda yang hidup. Allah ni sifat dia kekal. Apa dia? Baqa'un adalah sifat bagi Allah. Okey, lepas tu fana'un. Fana'un hancur kan. Fana'un hancur ni adalah sifat bagi makhluk. Iaitu mustahil. Mustahil ni apa tadi? X. Mustahil bagi Allah bersifat hancur. Okey ya. Macam tu je. Okey, seterusnya buka muka surat 8. Allahu Akbar. Okey, tengok dalil aqli. Dalil aqli. Dalil aqli. Allah kekal selama-lamanya. Inilah maksud dia. Allah ni kekal. Kekalnya apa? Allah ni tak akan mati, tak akan hancur, takkan hilang, apa lagi? Itulah maksudnya kekal kan? Kekal. Kekal ni sampai bila? Selama-lama-lamanya. Kita tak boleh tanya, Allah ni ada sampai bila? Allah ni sampai bila-bila dia ada. Sebab apa? Sifat dia, pencipta ni memang macam tu. Dia berkuasa. Nak menunjukkan dia ni berkuasa. Okey. Jika Allah tidak bersifat baqa', tentulah Allah akan binasa. Jika Allah tidak bersifat baqa', baqa' tu apa? Baqa' tu kekal. Jika Allah tidak bersifat kekal, tentulah dia binasa. Faham ya? Okey.
Binasa itu sifat bagi makhluk. Tu yang Ustaz cakap, binasa tu apa? Hancur. Ingat ya, kalau binasa tu apa? Hancur. Sama je maksud dia. Binasa, hancur, lagi apa? Berkecai. Apalah, macam-macam lah. Ya, tu sifat makhluk, sifat bagi manusia, haiwan, tumbuhan-tumbuhan. Okey, boleh ya? Okey. Seterusnya kita pergi ke faedah mengenal Allah bersifat baqo. Apa dia? Faedah mengenal Allah bersifat baqo. Baqo ni apa dia? Sifat wajib ke sifat mustahil? Sifat wajib. Apa dia baqo ni? Sifat wajib. Apakah maksud baqo tadi? Kekal. Nanti hafalkan ya. Baqo, kekal, fana, binasa. Okey, yang pertama apa dia? Yang pertama, mengakui kebesaran Allah. Kita percaya Allah ni bersifat kekal, kita akan cakap apa? Kita akan mengaku yang Allah ni berkuasa. Maksudnya kita memuji Allah, mengakui kebesaran Allah. Allah ni maha besar. Kan? Kalau kita percaya. Okey, hafalkan tu je, mengakui kebesaran Allah yang pertama. Okey, yang kedua, sentiasa ingat mati. Kan, bila kita tahu Allah ni sifatnya kekal, kita mesti akan sentiasa ingat mati, sentiasa takut kepada Allah. Kita perlu takut tak kepada Allah? Ya, perlu takut kepada Allah. Sebab apa? Allah ni maha berkuasa. Bila-bila je Allah boleh hancurkan kita kan. Tapi kita janganlah minta macam tu kan. Kita semua nak hidup dalam keadaan beriman kan. Beriman ni apa? Mesti rajin solat, rajin berpuasa kan. Hidup dalam beragama Islam, berakhlak. Okey ya. Okey. Yang ketiga, berterusan melakukan kebaikan. Itulah kebaikan. Faedah ni apa? Kebaikan kan. Kebaikan, kita mengenal Allah bersifat baqo, iaitu kekal. Kita akan berterusan, kita akan terus-terus buat baik. Macam mana melakukan kebaikan? Contoh apa berterusan melakukan kebaikan? Tolong mak ayah, lagi apa? Tolong kawan-kawan, lagi tolong ustaz-ustazah. Apa lagi kebaikan? Dengan cakap mak ayah, dengan cakap ustaz-ustazah, dengan cakap apa lagi? Dengan cakap orang tua kan, hormat orang tua. InsyaAllah kalau kita dapat kenal Allah, InsyaAllah kita akan berterusan melakukan kebaikan. Itu je. Jadi ada 3 perkara tadi. Faedah dia apa tadi? Yang pertama, mengakui kebesaran Allah. Yang kedua, sentiasa ingat mati. Yang ketiga, berterusan melakukan kebaikan. Okey. Kita masuk muka surat 9. Okey, tengok. Last kali. Okey, dah nak habis dah. Apa dia cakap? Okey. Ni soalan sikit. Apakah erti baqo? Erti baqo apa? Maksud baqo. Baqo'un maksud dia apa? Kekal. Kaf, lam. Kekal. Boleh ya? Kan masuk baqo maksudnya kekal. Lawannya, lawan bagi baqo apa? Kalau bahasa Arab, kita lawannya bahasa Arab kan. Fanaun. Macam mana eja fanaun? Macam ni, fanaun. Jadi jawapan dia ni. Kalau dia tanya apakah arti baqo, jawapan dia kekal. Tulis macam ni. Kalau tanya apakah lawan bagi baqo, lawannya ni fanaun. Kamu tulis macam ni. Boleh ya? Okey. Okey, apakah hukum? Apakah hukum? Kalau hukum, ingat mesti wajib. Tapi kena tengok hukum mempercayai Allah ni bersifat baqo ke bersifat fana. Kalau bersifat kekal, hukum mengenal Allah bersifat baqo adalah, jawapan dia apa? Wajib. Apa dia? Wajib. Nampak ya tu? Hukum mengenal Allah bersifat baqo. Hukum Allah mengenal bersifat baqo. Baqo ni apa? Kekal adalah wajib. Kita kena wajib tahu Allah ni bersifat kekal.
Okey. Okey, saya rasa sampai situ saja. Okey, sampai situ saja kelas kita untuk hari ini. Kalau ada sebarang pertanyaan ke apa, boleh tanya kat ustaz lah. PM secara personal. Boleh ya? Tak faham ni ke kan? Macam mana, apakah maksud bakok? Cuma untuk hari ni kita belajar dua ni lah perkara, iaitu bakok dan fana. Apakah dia maksud bakok? Okey, ustaz ulang balik. Bakok ni, bakok kekal. Ingat, bakoun. Ba, kof, alif, hamzah, kekal. Fanaun, maksud dia hancur. Maksud dia apa? Hancur. Bakok ni sifat siapa? Sifat Allah, iaitu kekal. Fanaun ni sifat wajib ke sifat mustahil? Sifat mustahil. Okey, ingat. Bakoun sifat wajib bagi Allah. Fanaun sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil, X. Tak mungkin Allah bersifat apa? Fana, kan? Okey ya, boleh ya. Okey. Itu saja. Terima kasih atas kerjasama murid-murid yang tengok video ni. Semoga Allah memberikan kecemerlangan dunia akhirat. Okey ya. Kan? Tolong, lepas tu tolong hafal apa yang berkaitan ni, iaitu yang pertama hafal erti, hafal lawannya apa, lepas tu hukum apa, wajib ke tak, lepas tu dengan faedah ni apa, kebaikan. Faedah ni, ni faedah mengenal Allah bersifat apa faedah, apakah kebaikan kita ya. Mungkin kebesaran Allah, sentiasa ingat mati dan berusaha melakukan kebaikan. Okey, Ustaz akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa la tatim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma taqabbal minna salatana tamma wa fil lana dzunubana amma anta simana kama innaka al-musyrik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, semoga kita jumpa lagi di kelas akan datang. Assalamualaikum. Bye.